Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Jadi yang saya hormati, saya kasihi yang berusaha pihak pengurusan ataupun pihak Masjid Al-Hasanah Bangi, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan peserta-peserta yang istiqamah bersama dengan kita untuk sama-sama nak mentadabbur Al-Quran ni, nak menghayati Al-Quran ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, setelah berapa lama kita cuti kan, sekarang ni kita dapat sambung balik pengajian kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan sambungan tadabbur kita ataupun tafsir, bacaan tafsir ataupun tadabbur kita surah Al-Waqi'ah, yang mana kita telah pun sampai kepada ayat yang ke-73 tuan-tuan. Jadi ayat yang ke-73 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api itu sebagai peringatan, yakni peringatan bagi orang-orang yang lalaikan kebenaran hari akhirat, dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang-orang musafir. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah kata, Allah bagi tahu kita, Allah sebut dalam Al-Quran ini, nahnu ja'alnaha tazkiratan, dan kamilah yang menjadikan api itu sebagai satu peringatan. Yakni api ini tuan-tuan, api ini sebenarnya memberi kita ingatan. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita tak nampak pun api itu sebenarnya sebagai satu nikmat. Dan api itu juga boleh menjadi satu azab pada kita tuan-tuan. Kita tak perasan dalam kehidupan kita seharian ni tuan-tuan, kita makan nasi kan, kita masak air dan kita masak makanan. Semuanya tu tuan-tuan, sekiranya tak ada api lah kan, sekiranya tak adalah api ni, jadi kita akan, orang kata, jadi kehidupan kita ni macam dengan haiwan lah, macam dengan haiwan. Makan sayur mentah, makan ikan pun makan ikan mentah, makan daging mentah. Jadi Allah sebut dekat sini, kadang-kadang kita tak perasan. Kita rasa macam nikmat ni apa? Nikmat ni, ada mata kita boleh melihat, ada mulut kita boleh bercakap, ada telinga kita boleh mendengar, nikmat kita boleh sedut udara yang segar, sedut nafas. Kita rasa itu adalah nikmat. Tapi kita tak sedar. Bila Allah sebut kat sini, Allah jadikan api itu sebagai satu peringatan, dan kalau kita baca macam tu dia tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tak berapa nak faham. Jadi inilah kelebihannya bila kita sertai program tadabbur dan tafsir ini, kita boleh faham. Kita tahu, api sebenarnya, api tu banyak nikmat ni, banyak dia punya keistimewaan yang Allah bagi untuk kita.
kita nak buat benda-benda besi kan. Nak buat benda besi, nak patri apa semua tu. Semua kena ada benda-benda yang melibatkan api juga. Orang nak macam orang perempuan nak pakai gelang emas yang cantik, semua kena ada api. Nak bentuk besi, nak buat suatu benda, semua kena ada api. Tapi kadang-kadang kita tak perasan pun. Tapi api yang kita gunakan ini tuan-tuan dan perempuan, Nabi pernah bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata api yang anak Adam yang mereka nyalakan itu hanyalah satu bahagian dari 70 bahagian api Jahannam. Jadi kalau kita tengok api yang cuma satu bahagian sahaja daripada 70 bahagian api neraka Jahannam ni, yang tu pun sudah cukup tuan-tuan untuk membakar rumah, sudah cukup untuk kita membakar makanan, sudah cukup untuk membakar satu hutan, sudah cukup untuk membakar satu bumi ini. Cuma 1/70 sahaja sifat kepanasan dia tu daripada api dalam neraka tuan-tuan. Jadi kita kena bersungguh-sungguh takut dekat api ni, sungguh-sungguh takut. Api kat dunia pun kita dah tak boleh nak tahan dah. Api dekat akhirat nanti macam manalah tuan-tuan dan puan. Sebab tu ada di antara kaedah dakwah yang digunakan oleh setengah orang pendakwah ni, kaedah dakwah yang digunakan, dia akan di antaranya dia bawa mancis api. Dia bawa mancis api pergi kepada sasaran dakwah dia. Jadi dia minta, okey, dia nyalakan api. Okay, cuba tahan tangan anda dekat api ni seminit je, seminit. Seminit ataupun 2-3 saat sahaja. Tahan, nyalakan api, letak tangan dekat atas tu. Maka tidak ada orang yang sanggup meletakkan tangannya di atas api walaupun beberapa saat sahaja tuan-tuan. Jadi dengan cara tu kadang-kadang orang tersentak. Oh, api dunia pun dah macam ni kan. Pada masa itulah di antara teknik yang digunakan oleh pendakwah ni, pada masa itulah dia masukkan, cuba bayangkan api ke akhirat macam mana. Cuba kita fikir sekarang ni apa yang kita dah buat untuk kita tak nak kena dengan api di akhirat nanti. Apa persiapan kita. Masa itulah dia masuk kan. Jadi jomlah kita pakai buat amal ibadat. Jomlah kita pakai pergi ke masjid dengar ceramah. Jomlah kita pakai tambah ilmu. Sebab dengan ilmu itulah boleh menambahkan keimanan kita tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan Allah kata wa mata'al lil muqwin, dan bahan yang berguna untuk orang yang musafir. Jadi tuan-tuan, kalimah muqwin ini bermaksud orang dalam musafir di padang pasir. Dia adalah daripada kata dasar qawiyah. Qaf, waw, ya. Qawiyah yang juga bermaksud kuat. Qawi, kuat. Dan yang kita guna perkataan kuat tu pun asalnya daripada perkataan qaf, waw, tawar buta, quwwah. Kita guna kuat. Quwwatan kita guna kuat. Jadi itu adalah perkataan yang asalnya daripada perkataan bahasa Arab. Jadi apabila dia ditambah dengan perkataan mim, qaf, waw, iaitu muqwin, ia menjadi maksud orang yang musafir di padang pasir. Jadi api ni tuan-tuan, sifat dia bagi orang yang bermusafir di padang pasir. Kalau padang pasir ni biasanya kita bayangkan panas lah kan. Kita bayangkan panas. Lepas tu kalau malam-malam pun kita bayangkan macam suam. Tapi tuan-tuan, ada tempat-tempat, ada masa-masa tertentu yang padang pasir dia sangat sejuk. Sangat sejuk. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi buat haji dekat Muzdalifah tu. Muzdalifah tu kan kita kena tidur, kena bermalam kat situ. Kalau orang lelaki kena bermalam dalam keadaan berihram. Tak boleh nak bawa selimut, nak bawa toto apa semua tak boleh kan. Jadi pada masa tu kita boleh rasalah
Saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan haji yang ada kat dalam ni mungkin pernah pergi masa musim sejuk ke, ataupun masa tuan pergi tu mungkin tak sejuk ke, tapi di tengah-tengah malam tu kita kena bermalam kat situ. Kalau orang yang dalam kemah tu mungkinlah dia tak rasa sangat. Tapi ramai kalau tuan-tuan tengok orang yang dia bermalam dekat luar kemah. Saya sendiri pernah ada pengalaman pergi ke Mekah buat haji secara ikut travel yang kita kena travel yang cowboy lah. Satu saya dari Yaman, ikut package yang murah, memang tak ada dia nak jaga sangat. Kita pandai-pandai lah bawa diri. Ada kemah, ada tempat yang disediakan tu, tapi kita pun tak tahu dekat mana, masing-masing bawa diri sendiri dengan kawan-kawan. Jadi kita bermalam di Muzdalifah tu dalam keadaan tak ada kemah, kita bermalam dalam keadaan memang sejuk. Jadi konsep ni tuan-tuan, dia bagi contoh ni, api ni untuk orang yang bermusafir. Bagi orang yang bermusafir, dia ada kemungkinan ada dua keperluan dia. Yang pertamanya untuk menjadi tempat dia untuk memanaskan badan ketika orang musafir kan. Malam-malam sejuk, jadi api ni digunakan untuk memanaskan badan. Dan yang keduanya, kegunaan api untuk orang-orang yang berjalan di padang pasir ini adalah sebagai macam kita kata lampu lah, lampu. Macam lampu. Yang nak menunjukkan arah ke mana mereka nak pergi. Mereka guna macam lampu lah. Jadi orang-orang musafir ini dia akan menggunakan kemudahan untuk mereka berjalan ni adalah satu kemudahan ataupun nikmat yang Allah bagi kepada mereka, iaitu dalam bentuk api. Kan? Kalau kita tak melalui benda tu, kita tak pernah lalu ke padang pasir dalam keadaan gelap, kita tak rasa tuan-tuan. Tapi ayat ni diturunkan kepada masyarakat Arab yang mana mereka ni memang kehidupan mereka macam tu. Jadi pada masa tu ayat ini diturunkan bersesuaian dengan kehidupan mereka pada masa tu, iaitu sentiasa musafir ke mana-mana, pergi ikut padang pasir dan perlu kepada cahaya dan perlu kepada api untuk memanaskan diri dan juga untuk menjadi lampu untuk perjalanan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita tengok dekat ayat ni, sebab apa Allah sebutkan api ni kan? Sebab kalau dalam konteks Arab pada masa tu, api ini dalam musafir mereka benda yang utama lah. Jadi benda yang utama, benda keperluan asas mereka ni, bila Allah sebut, bila disebutkan tentang benda tu, mereka sedar. Betul lah kan, api ni memang manfaat dia banyak untuk kita, dan api ni memang kita perlu sangat nak berjalan malam-malam kat padang pasir. Jadi konteks mereka masa tu, mereka memang, kalau kata sebut api ni, Allah sebut api ni, bagi mereka, mereka dah merasakan benda ni sebagai sesuatu yang menakjubkan. Sebab itulah Allah sebut api. Kemudian tuan-tuan, kita masuk ayat yang ke-74. Jadi dalam ayat ni Allah nak ceritakan kepada kita apa yang kita perlu buat. Apa yang kita perlu buat. Jadi Allah sebut dekat sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh yang demikian, iaitu wahai orang-orang yang lalai, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar. Iaitu sebagai tanda kata kita ini bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Jadi fasabbih, Allah guna fasabbih, maka bertasbihlah kamu. Ini adalah ayat perintah. Fasabbih, bertasbihlah kamu. Jadi bertasbih kepada Allah banyak-banyak. Jadi bila kita tak buat apa-apa tuan-tuan, bila kita tak ada kerja, duduk saja, jadikanlah
kebiasaan kita untuk bertasbih. Bukan sahaja tasbih di sini diperintahkan dalam ayat ni lah. Dalam ayat ni disuruh tasbih. Jadi bermaksudnya bukan sahaja tasbih, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Benda ni semua tuan, ada hadis yang mengatakan cara untuk kita bercucuk tanam untuk kebun kita di akhirat nanti tuan-tuan. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, kita tak nampak tau bila kita kata, bila macam mungkin ada ustaz-ustaz yang bacakan, okey, kita boleh bercucuk tanam dalam syurga nanti ni dengan cara kita banyakkan berzikir. Kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi Allah akan jadikan kebun-kebun dan tanaman untuk kita di akhirat nanti. Kadang-kadang kita tak nampak, kita rasa macam setengah orang dibayangkan macam semak je. Dibayangkan macam semak. Tapi kalau orang yang cerdik, dia bayangkan macam satu kebun yang cantik, satu ladang, satu taman yang cantik. Kalau kita tengok setengah orang tuan-tuan, terutamanya kakak-kakak, makcik-makcik, kakak-kakak yang suka tanam bunga, yang suka pokok bunga. Cuba kita bayangkan, kalau kat rumah kita pun, kita suka tengok pokok-pokok yang ada kat rumah kita yang kecil-kecil ni, kita rasa suka, kita rasa happy. Itu kita duduk dekat dunia, kita tengok pokok-pokok dunia sahaja, kita dah rasa happy, kita dah rasa seronok dah. Kalau kita pergi taman-taman, kita tengok, pokok-pokok cantik, yang pokok ni rasa segar, rasa tenang hati. Itu tuan-tuan, barulah pokok-pokok di dunia tuan-tuan. Tapi pokok-pokok di akhirat nanti, cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan macam mana yang Nabi kata, pokok untuk kita dalam syurga nanti ni, sekiranya ada orang yang menunggang kuda yang paling laju, maksudnya kenderaan yang paling laju, daripada bawah, kita kata pokok tu macam ni lah, dia ada bayang dia kan, bayang dia hujung-hujung daun dia tu, dia punya daripada sekejap kita ambil pokok ni lah. Ambil pokok ni. Kita ambil pokok ni. Okey. Jadi kita ambil pokok ni lah, contoh ni lah tuan-tuan kan. Okey. Daripada hujung sini ni, hujung daun yang sini ni, hujung daun yang sini ni, ni betul lah pokok yang besar tu. Daripada hujung daun yang sini ni, nak sampai kepada hujung yang sini ni, hujung yang sini ni, di akhirat nanti ni, kalau orang yang menunggang kuda ataupun kenderaan yang paling laju pun, dia ambil masa 300 tahun untuk lepas. 300 tahun untuk lepas daripada bayang-bayang pokok tu lah. Okay, kita simpan balik. Okey. Ambil masa tuan-tuan, ambil masa 300 tahun untuk lepas daripada pokok tu saja. Cuba tuan-tuan bayangkan. Nak bagi bayangan ni, bayangan gambaran kita kat dunia ni. Kalau kebiasaannya rumah kita tuan-tuan, rumah kita dengan pokok yang ada dekat tepi rumah kita, mana lebih besar? Rumah kita dengan, kita kata pokok mangga lah. Pokok mangga ke pokok durian ke kat tepi rumah kita. Mana yang lebih besar? Rumah kita lagi besar ke pokok tu lagi besar? Sudah tentulah rumah kita lagi besar daripada batang pokok tu. Kadang-kadang kita boleh satu pemeluk, tak sampai satu pemeluk pun dah lepas. Kalau pokok besar sikit, mungkin kita kata 5 orang punya pemeluk lah kalau pokok balak kan. 5 orang punya pemeluk macam mungkin dah lepas, dah boleh peluk dah pokok tu. Tapi kalau rumah mana nak lepas? Biasanya mungkin perlukan kepada, kalau rumah yang kecil pun mungkin 30 orang, 20 orang, 30 orang punya pemeluk tu barulah nak lepas kan. Maksudnya apa? Biasanya rumah kita lebih besar daripada pokok-pokok yang ada dekat rumah kita ke, halaman rumah ke, tepi rumah ke. Rumah kita lebih besar. Tuan-tuan bayangkan, kalau pokok untuk kita di akhirat nanti, besar dia tu 300 tahun nak boleh lintas di bawah dia tu 300 tahun. Cuba bayangkan rumah kita besar mana.
Istana yang Allah nak bagi untuk kita tu besar mana. Kemudian pupuk-pupuk tu pula banyak kita boleh cucuk tanam. Biasa saja subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kebiasaannya orang, dia akan mulut dia ni mudah untuk menyanyi. Mudah untuk menyanyi sebab apa? Ada lagu-lagu yang dia bisa dengar kan. Lagu-lagu terbaru kan. Pergi pasar raya, dengar orang pasang lagu tu. Pergi pasar malam ke, dengar orang pasang lagu tu. Kadang-kadang pergi mana-mana, shopping komplek ke, nak beli barang ke, dengar orang pasang lagu tu. Jadi, secara tak langsung lagu tu, yang kita dengar tu dia akan jadi, kadang kita jadi hafal dan kita jadi, dosa saja mulut kita nak nyanyi je lagu tu. Bila jadi macam tu tuan-tuan, cepat-cepat kita tukar. Cepat-cepat kita tukar. Nak nyanyi je, okey tukar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Ataupun kita selawat ke atas Nabi, yang mana kalau kita selawat sekali, Allah selawat 10 kali. Jadi kalau tuan-tuan ada rasa macam risau kan, contohnya lah, saya bagi contoh. Kadang-kadang kita drive kereta. Bila kita bawa kereta tu, kita mengantuk kan. Kita mengantuk, kemudian kita risau. Jadi tuan-tuan selawat. Banyak ke selawat. Sebab apa? Kita selawat dekat Nabi Muhammad sekali, Allah selawatkan untuk kita 10 kali. Jadi kita selawat 10 kali, Allah dah selawatkan 100 kali. Tak sama selawat kita dengan selawat Allah. Dan selawat kita adalah untuk kita dapat rahmat, dapat keampunan apa semua. Jadi kalau Allah selawat, Allah memberi kerahmatan dia untuk kita. Allah bagi perlindungan dia. Allah bagi keselamatan untuk kita. Jadi kalau ada suasana risau ataupun takut ataupun rasa macam bahaya, tuan-tuan, ni petua nak bagi ni, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Jadi dekat sini Allah sebut fasabbih. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu. Jadi tuan-tuan, di antara maksud tasbih itu adalah kita mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Dan di sini apabila Allah perintahkan kita bertasbih, bukan sahaja maksud dia kita mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah tu, tapi juga bertasbih di sini maksudnya kita menyucikan Allah. Maksudnya kita nak katakan Allah itu tidak ada yang setanding dengannya. Kita nak kata Allah itu tidak ada pasangan baginya. Dan kita nak kata Allah itu tidak ada anak baginya. Okey, bertasbih. Kemudian bertasbih macam mana yang disebutkan dekat sini? Wasabbih bismi rabbika. Dengan sebut nama Tuhanmu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu adalah kalimat tasbih. Jadi kita bertasbih banyak-banyak disebabkan tasbih itu sendiri ada keberkatan dia. Ada keberkatan dia. Jadi Allah akan selamatkan kita. Allah akan bagi ganjaran yang banyak untuk kita. Allah akan bagi kita tanaman-tanaman dekat syurga. Berbanding kita kadang-kadang kita nak ambil keberkatan, bukan keberkatan dengan kita berzikir. Kita ambil keberkatan dengan macam-macam benda yang kita kata kononnya macam tungkat orang tua dulu ke, tungkat tok guru ke lah, kan? Serban lah, macam-macam kan, benda-benda yang ni berkat tok guru kan. Benda tu orang kata apa ni, bukanlah benda yang diajarkan oleh Allah. Allah kata nak ni berzikir, cuma bertasbih dengan nama dia. Jadi nak ambil keberkatan dengan kita banyakkan berzikir dengan nama Allah yang bismi rabbika, yang macam mana? Al-Azim, yang maha agung. Jadi Allah sahajalah yang layak untuk kita minta berkat ataupun kita nak minta kasih sayang daripada Allah. Kita nak minta sesuatu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sambil-sambil kita buat kerja, sambil-sambil drive, sambil-sambil masak, makcik-makcik, kakak-kakak ni, sambil-sambil masak, bertasbih. Bertasbih. Basahkan, orang kata, sentiasa basahkan kita punya lidah kita ataupun bibir kita dengan bertasbih kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tuan-tuan dan puan, bila kita baca sampai ke ayat ni, ayat yang menyebutkan tasbih ni, disunatkan kita bertasbih. Ingat bila kita baca sampai ke ayat yang sebut tentang tasbih, kita disunatkan bertasbih. Sebab apa? Sebab Nabi buat macam tu. Nabi buat macam tu. Nabi bila baca Al-Quran sampai ke ayat yang tasbih, Nabi baca tasbih. Nabi baca Al-Quran bila sampai dekat ayat yang menceritakan tentang neraka, Nabi minta perlindungan daripada neraka. Auzubillah. Apa ni? Nabi minta perlindungan lah. Nabi minta perlindungan. Auzubillah. Minta perlindungan daripada neraka. Kemudian kalau sampai ayat yang menceritakan tentang doa, tentang permintaan kepada Allah Subhanahu Taala, Nabi akan berdoa. Nabi akan minta. Jadi dekat sini tuan-tuan, sekarang kita sampai kepada ayat tasbih, maka disunatkan kita untuk bertasbih. Sebab apa? Nabi buat macam tu. Bila sampai ayat tasbih, Nabi akan bertasbih. Kemudian Allah sambung lagi, Allah kata, sekarang ni kita masuk ke ayat yang ke-75. Ayat yang ke-75, Allah kata, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Maka aku bersumpah demi tempat-tempat beredarnya bintang-bintang. Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Jadi Allah kata fala uqsim. Fala uqsim, aku bersumpah. Oleh itu aku bersumpah. Jadi dekat sini kalau orang yang pernah belajar bahasa Arab, yang dia tahu bahasa Arab sikit-sikit ke, dia ada perkataan la dekat sini. La dekat sini. La dekat sini bukanlah bermaksud maka tidaklah aku bersumpah. Jadi ada yang belajar bahasa Arab ni disebut sebagai la zaidah. La tu sebagai tambahan je. Ada yang mengatakan dia tidak ada maksud apa-apa pun. Dan ada yang mengatakan dianya bermaksud sebagai nak menguatkan lagi kata Allah ni bersumpah. Betul-betul Allah ni bersumpah. Jadi la itu bermaksud fala itu bermaksud maka tidak. Maka tidak. Dan ini di antara maksud dia lah. Kalau kita terjemahkan secara terjemahan secara literalnya ataupun secara huruf-huruf, satu huruf dua hurufnya ataupun setiap kalimah per kalimah, dia akan menjadi tidak. Tapi ulama-ulama tafsir mengatakan la dekat sini tidak ada makna dia cuma tambahan. Jadi makna ataupun maksud dia di sini adalah aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Kemudian Allah sumpah ni tuan-tuan. Allah sumpah dengan bimawaqi'in nujum. Jadi Allah sumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Jadi Allah sumpah dengan benda yang hebat yang Allah sendiri sumpah, tuan-tuan. Kalau kita manusia ni, kita tak boleh nak bersumpah kalau kita nak bersumpah, kita tak boleh nak bersumpah demi bintang. Apa yang aku cakap ni betul. Ataupun kita kata aku tak buat benda ni demi bintang. Kita kata macam tu. Ataupun aku tak mencuri demi matahari. Tak boleh. Kita tak boleh. Kita dalam syarat untuk bersumpah, kita cuma boleh bersumpah dengan nama Allah sahaja. Dia ada wallahi, ada billahi ataupun tallahi. Dia ada tiga benda ni saja untuk kita sumpah. Kalau ada pun kita nak katakan demi bintang, demi matahari, demi pokok, aku tak buat benda ni, demi pokok besar tu, aku tak buat. Jadi tak boleh. Dan kalimah
bimawaqi'in nujum, bermaksud tempat beredarnya bintang. Ataupun kalimah waqa'a itu sendiri, dia bermaksud sesuatu yang tidak akan bergerak, sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap. Jadi Allah sebut dengan bintang ini menunjukkan hebatnya bintang, yang mana Allah itu sendiri yang cipta bintang ini. Yang mana Allah sebut bintang ni pada zaman tu tuan-tuan, masyarakat Arab pada zaman tu sama juga macam api tadi ni, benda yang diorang guna dan benda yang menjadi panduan diorang guna untuk, orang kata apa ni, sebagai lampu. Begitu juga bintang. Bintang ini masyarakat Arab dulu ni, zaman sebelum ada GPS ni, memang bintang ini sebagai GPS mereka. GPS mereka. Saya ada belajar lah dulu ni, sempat belajar macam mana kita nak tengok bintang, macam mana nak jadikan GPS kita. Adalah dia panjang cerita dia. Kita kena tengok bintang mana yang kita nak tengok. Dan bintang itu kedudukan dia biasanya, kedudukan dia macam tu je. Jadi bila kita dah nampak bintang tu, macam mana kita nak tengok dengan mata, ada yang kita buka jari sikit, tengok macam mana kedudukan dia dengan jari kita. Jadi ke mana arah yang kita nak pergi. Dia ada kaedah-kaedah dia lah, cara dia lah. Saya pun dah tak ingat lah, banyak lupa lah. Jadi bintang ini adalah GPS kepada masyarakat Arab pada zaman dahulu. Dan mereka sangat-sangat perlukan penunjuk arah ni apabila mereka ni nak bermusafir. Jadi Allah sebut perkataan bintang, Allah sebut benda yang mereka nampak benda ni sangat perlu. Kalau bintang tak ada, mereka nampak, mereka akan rasa macam hilanglah GPS kita, hilanglah panduan kita. Jadi Allah sebut bintang nak bagi nampak hebatnya, besarnya benda ini. Dan kalau ikutkan Ibn Abbas dia mengatakan maksud bintang di sini adalah bintang-bintang Al-Quran. Al-Quran itu sendiri dianggap sebagai bintang. Ini tafsir Ibn Abbas lah, dia kata. Yang mana Al-Quran ini diturunkan secara keseluruhannya pada malam Lailatul Qadar dari langit yang tertinggi ke langit dunia. Kemudian diturunkan secara terpisah-pisah dalam masa 23 tahun selepas pada itu. Jadi ada yang mengatakan bintang yang dimaksudkan di sini, Ibn Abbas kata bintang yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Dan sebab Allah kata wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Kita masuk pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-76. Allah kata, dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Sumpah yang besar. Kalaulah kamu mengetahuinya. Kalaulah kamu mengetahuinya. Wa innahu laqasamun. Sesungguhnya sumpah itu, sumpah seperti itu merujuk pada sumpah yang Allah gunakan dalam ayat ini, iaitu memberi peringatan kepada kita bahawa Allah lah yang menjadikan manusia dan juga Allah lah yang menjadikan makhluk-makhluk lain yang hebat ini. Yang Allah kata macam mana? Lau ta'lamuna 'azim. Kalaulah kamu mengetahui, ianya adalah satu sumpah yang besar. Satu sumpah yang besar. Kerana apa? Sebab apa bila dikatakan bintang itu satu sumpah yang besar? Sebab yang menciptakan bintang yang besar, bintang yang hebat itu, sudah tentulah pencipta dia adalah yang maha besar. Yang maha besar. Jadi Allah nak bagi kita nampak Allah guna objek yang hebat. Objek-objek yang hebat. Kadang-kadang orang tanya kan. Kadang-kadang orang tanya, jadi untuk kita ni, manusia ni kan, sebab apa Allah jadikan bintang-bintang ni? Sebab apa Allah jadikan bintang-bintang? Sebab apa Allah jadikan langit ni tinggi, langit ni kita nampak hebat, tinggi kan. Jadi apa kegunaan dia untuk kita kan? Allah jadikan cahaya-cahaya, Allah jadikan matahari dan sebagainya. Untuk apa? Adakah semua benda tu untuk kita perlukan benda tu? Okey, kalau macam matahari memang kita perlukan. Tapi kalau kita kata bintang,
Macam mana kita nak ambil manfaat daripada bintang ni? Sebab apa Allah ciptakan kalau benda tu tak ada manfaat untuk kita. Jadi tuan-tuan, dia cerita dia macam ni lah. Bukan semua benda yang Allah ciptakan itu kita boleh ambil manfaat. Tetapi sifat dia bila Allah ciptakan benda-benda yang hebat itu, seolah-olahnya macam ni. Seolah-olahnya kalau kita tengok contohnya raja kan, raja yang raja yang hebat, raja yang dihormati, dia akan buat rumah dia tu tuan-tuan, dia akan buat pintu kan. Kalau pintu untuk dia masuk je biasa ni, mungkin kita katakan dalam 6 kaki, 7 kaki tu dah lepas dah lah pintu tu. 7 kaki tinggi dia dan 2 kaki lebar tu dah boleh masuk dah. Kalau orang gemuk sikit mungkin 3 kaki apa kan. 3-4 kaki tu pun kira dah besar dah. Dah boleh masuk dah pintu tu. Tapi raja ataupun orang yang kaya-kaya ni tuan-tuan, dia akan buat rumah dia dalam keadaan pintu dia besar. Pintu gerbang dia besar. Kan? Pintu gerbang dia besar. Pintu nak masuk rumah dia pun buat pintu besar. Rumah dia pun buat rumah besar. Sedangkan dia tak perlu pun untuk duduk rumah yang besar-besar tu. Kan? Sekadar boleh ada satu katil untuk dia tidur, dah boleh dah. Tapi dia nak buat juga rumah yang besar. Tapi dia nak buat juga pintu gerbang yang besar. Kan? Dia nak buat juga pagar yang besar. Sebab apa? Nak menunjukkan, kalau kita nak menunjukkan kata kita ni, kalau manusia lah, manusia. Dia nak tunjukkan kata, kita ni kaya, kita ni ada harta, rumah kita besar ni menunjukkan kehebatan kita. Okay. Kehebatan, aku ni duit banyak, okay. Bila kuat macam ni, nampak hebat. Begitulah tuan-tuan, Allah SWT ni, Allah buat benda-benda yang hebat. Contohnya macam bintang-bintang ni, kita nampak berkilau-kilau, tapi kita tak boleh ambil manfaat pun dari bintang tu. Kita semua sekadar boleh tengok je. Tapi benda itu menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala. Diciptakan untuk kita merasakan hebatnya Allah, hebatnya yang maha menciptakan benda-benda yang hebat itu. Ini sentuh tentang bintang sahaja. Dan bintang ini juga tuan-tuan, apabila Ibn Abbas mentafsirkan dia sebagai Al-Quran, maksudnya bintang itu kita merasa hebat, kita rasa macam sesuatu yang agung. Begitu juga Al-Quran, sepatutnya Al-Quran ini sangat indah untuk kita. Al-Quran ini kita tidak boleh rasa dia tu kecil. Jadi sebab itulah kita tengok orang-orang yang nak kononnya nak menghormati Al-Quran, bawa Al-Quran yang pegang, tak boleh bawa ke rumah, letak dekat dada macam tu. Tapi Al-Quran tak baca pun. Yang sebenarnya cara kita nak menghormati ataupun nak menghargai Al-Quran adalah dengan cara kita mengamalkan apa yang diperintahkan dan juga kita baca dia, bukan simpan dia. Kebanyakan kita simpan Al-Quran tu. Habislah ayat yang ke-76. Seterusnya tuan-tuan, kita nak sambung. Tadi ni, yang sumpah tadi ni, Allah sumpah dengan bintang. Allah sumpah dengan bintang. Yang mana Allah kata, sumpah tu, kalau kamu tahu, satu sumpah yang hebat. Jadi selepas pada tu, Allah nak bagi tahu kita. Sumpah tu macam mana? Sumpah tu macam mana? Kalau dia ada cara sumpah ni tuan-tuan, kalau cara kita sumpah, kita akan sebut benda yang kita nak tegakkan itu ataupun kita nak nafikan tu, baru kita sebut dengan sumpah. Kita kata, contohnya kita kata, saya tak ambil duit itu. Sumpah. Sepatutnya kita kata, wallah lah kan. Saya tak ambil duit itu, wallah. Demi Allah, saya tak ambil duit itu demi Allah. Tapi cara Allah lain pula. Allah sumpah dulu. Allah sumpah dulu dengan bintang. Allah sumpah dulu dengan makhluk hebat yang Allah sendiri cipta. Kemudian barulah Allah datangkan apa benda yang dia nak cerita, yang nak sebut hebat sangat tadi ni, apa benda yang nak cerita ni sampai sumpah-sumpah ni. Lepas tu barulah Allah sebut kat sini dalam ayat yang ke-77, iaitu jawapan kepada sumpah tadi ni.
Apa yang nak sampaikan, itu Allah nak mengatakan innahu laqur'an karim. Bahawa sesungguhnya itu ialah Al-Quran yang mulia. Tapi sumpah ni, sumpah. Sumpah demi bintang. Apa dia? Itu adalah Al-Quran yang mulia. Yang mana yang sentiasa memberi ajaran dan juga menjadi pimpinan kita. Jadi nak menunjukkan Al-Quran ini penting sangat. Sangat-sangat penting. Dialah sebagai panduan hidup kita, manual hidup kita. Walaupun begitu tuan-tuan, ramai orang yang tidak tidak terima Al-Quran ini sebagai panduan hidup dia. Tak terima Al-Quran ini sebagai manual yang boleh dijadikan sebagai panduan. Kalau kita tengoklah kan tuan-tuan, kita tengoklah contoh, saya tahu saya dah pernah bagi contoh ni kita kat sini. Kan? Kalau kita kata, kita tengok kereta yang hebat lah, kita kata kan? Kereta Lamborghini ke, Ferrari ke, kereta yang hebat. Jadi orang yang menciptakan kereta yang hebat ini, dia akan datangkan sekali manual kereta ni. Dia akan datangkan sekali manual kereta ni. Jadi dia bagi tahu kita, kereta ni nak kena pakai minyak petrol ke, minyak apa ke, kemudian elektrik dia macam mana, cara nak jaga dia macam mana. Jadi dia akan bagi tahu siap kepada orang yang beli kereta ni, dekat sini nak tekan apa, dekat sini butang ni untuk apa. Jadi dia bagi tahu kegunaan benda yang dia ciptakan tu, iaitu pencipta, kita kata pencipta kereta tu lah. Kereta Lamborghini ke Ferrari ke kita katakan. Dia akan bagi tahu kita, okey, manual dia beritahu, okey, di sini butang ini, gunakanlah butang ni untuk buat benda-benda. Kalau nak benda ni, gunakan butang ni. Kalau emergency, nak tekan dekat mana. Kalau ada benda yang tak kena, okey, apa yang kita nak kena buat. Nak buka pintu, macam mana cara nak buka pintu dia. Apa benda yang perlu ditekankan. Kemudian dia punya ada cermin dia. Cermin dia nak tengok belakang. Macam mana nak tahu nak tengok belakang. Nak tengok depan macam mana. Jadi kalau tuan-tuan perasan, di antara pengajaran lah dengan kereta ni, kalau kita tengok dekat kereta ni, biasanya dia akan ada 3 cermin. Untuk kita tengok depan, dia ada satu cermin yang besar kat depan tu. Dia ada satu je. Tapi untuk kita tengok belakang, dia ada 3 cermin. Cermin dekat atas, cermin dekat kiri, cermin dekat kanan. Kan? Nak menunjukkan apa? Kalau kereta tu di antara pengajaran dia lah kan. Jadi kita untuk sampai ke depan dengan selamat, kita kena tengok apa yang dah kita dah lepas kan. Benda-benda yang belakang ni kita kena tengok apa kesilapan kita yang dah kita buat. Benda-benda tak kena yang belakang yang kita buat, kita kena tengok elok supaya jangan terus melakukan kesilapan-kesilapan tu untuk kita tengok ke depan. Satu cermin je tengok ke depan. Jadi dah melalut ke tempat lain. Jadi nak sebut kata bila Allah yang ciptakan manusia, alam semesta ni, Allah turunkan Al-Quran tu sebagai manual dia. Saya nak bagi contoh tadi, kalau orang yang buat kereta Lamborghini ke Ferrari, kita ni kena pakai minyak sekian. Kereta ni kena servis dalam tempoh sekian-sekian. Kereta ni, okey, nak buat macam ni, kena tekan butang ni. Tiba-tiba kita yang tak tahu tentang kereta tu, kita kata, kereta ni tak sesuai pakai minyak ni. Minyak enjin dia, tak payah pakai minyak ni. Mungkin kita pakai minyak masak je lah, minyak enjin dia. Kemudian kita tengok, kita kata, elektrik dia ni, dia punya elektrik dia ni tak sesuai pakai sistem ni. Jadi bila kita tengok orang yang nak menafikan benda yang manusia buat ni, sedangkan Tuhan dia yang ciptakan tu datangkan dengan manual yang tetap, tiba-tiba ada orang lain yang datang nak menafikan manual ni, kita akan kata orang yang tak tahu tentang manual ni, kita akan kata dia ni gila ataupun dia ni tak betul lah. Sebab apa? Dia nak menafikan benda yang dibuat manual orang tu yang buat. Orang tu tahulah. Begitu juga Al-Quran, tuan-tuan.
bila Al-Quran ni Allah yang ciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, kemudian Allah datangkan kepada kita manual yang Allah bagi sebagai panduan iaitu Al-Quran, dan juga Allah sertakan hadis untuk menerangkan Al-Quran. Maksudnya hadis-hadis Nabi itu yang datang bersama dengan Al-Quran, kita kena pakai dua-dua sekali untuk menjadikan hadis-hadis itu sebagai penerangan kepada Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran saja, kita tak boleh nak faham. Contohnya bila Allah kata kutiba alaikumusiyam, dan kama kutiba alal ladzina min qablikum, difardukan ke atas kamu puasa seperti mana yang telah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Jadi nak puasa tu macam mana? Jadi hadislah, Nabi lah yang menerangkan tentang macam mana sifat-sifat puasa ni. Apa yang membatalkan puasa, apa yang kita tak boleh buat waktu puasa. Dan bila kita nak kena puasa, start daripada waktu mana sampai waktu mana untuk puasa, ni semua Nabi yang ceritakan. Jadi salahlah kalau orang yang mengatakan kita cuma nak ikut Al-Quran sahaja, dengan kita nak menolak hadis. Jadi Allah sebutkan kat sini, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Quran yang mulia. Jadi tuan-tuan, bila ayat ni turun, bila Allah ceritakan kata ini adalah Quran yang mulia ni, sebenarnya bukan kali pertama Allah nak beritahu kata Al-Quran itu mulia. Sebenarnya orang-orang kaum musyrikin Mekah pada masa tu yang sampai ayat ni, mereka ni dah dengar Al-Quran banyak kali dah. Mereka ni dah dengar Al-Quran banyak kali dah, dan mereka ni dah tahu dah tentang Al-Quran itu. Namun dekat sini Allah nak sebut lagi sekali, nak bagi ingat balik Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Jadi tuan-tuan, kita pun kena mengagungkan Al-Quran. Kita kena mengagungkan Al-Quran, tuan-tuan. Kita kena banyak membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita rasa macam lemah. Kita rasa macam tak tahu sebab apa nak kena baca Al-Quran. Macam mana kita nak datang semangat untuk kita nak baca Al-Quran. Di antaranya, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat sekarang ni, ikut program tadabbur, majlis tadabbur ni, kita akan seronok nak baca Al-Quran. Bila dengar cerita-cerita tentang Al-Quran, di sebalik kalimat-kalimat Al-Quran itu ada cerita-cerita dia, ada maksud-maksud dia. Dan agungkanlah Al-Quran, tuan, agungkanlah Al-Quran. Kita ni, walaupun kita dari kecil lagi kita dah tengok Al-Quran, daripada kecil lagi kita dah belajar Al-Quran, tapi kadang-kadang kita tidak mengagungkan Al-Quran. Kadang-kadang kita rasa macam tak tahu sebab apa kita perlu untuk baca Al-Quran. Kita lupa, tuan-tuan, Al-Quran itu boleh menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Nabi kata, al-isnan yashfa'an. Dua perkara yang boleh menjadi syafaat. Al-sawm wal Quran. Puasa dan juga Al-Quran. Dua benda yang boleh jadi syafaat. Maksudnya macam mana? Al-Quran ini, Al-Quran ni bila kita baca dia, syarat dia kita kena jadikan dia sebagai teman. Bila kita dah jadikan Al-Quran ni sebagai teman, maksudnya Al-Quran itu akan jadi teman kita. Jadi nak jadikan Al-Quran ni macam mana, tuan-tuan? Kalau kita kata dalam bagi contoh dalam konteks manusia. Kalau kita katakan teman kita, contohnya kita katakan isteri ni adalah teman kita, ataupun suami ni adalah teman kita. Maksudnya suami ataupun isteri ni akan sentiasa ada dengan kita. Kita pergi mana-mana pun, kita kata kadang-kadang je lah, tak sekali. Nak pergi melancong ke, nak pergi jalan ke, nak pergi mana ke, kebanyakan masa kita sekali bersama. Jadi itu adalah teman kita. Dan macam mana kita nak jadikan Al-Quran sebagai teman kita? Kita kena sentiasa baca lah. Sentiasa baca. Sampai kita kata kalau teman ni, kalau kita ada isteri ni, kalau tak ada je kita rasa macam rindu. Kita rasa macam kekurangan. Kalau macam isteri pula, kalau suami tak ada, teman dia tak ada, rasa macam tak cukup hidup dia ni. Tak komplit hidup dia ni. Perlukan suami. Jadi Al-Quran pun macam tu juga.
kalau kita boleh buat sampai kita rasakan macam, hari ni belum baca Quran lagi ni. Hari ni baru baca sikit Al-Quran ni. Nak buat kerja-kerja lain pun, traffic light jam kan. Buka phone tengok Al-Quran dulu. Sambil-sambil kan. Kereta tak jalan, tengok Al-Quran. Yang berjalan tu tak payah tengok Al-Quran kan. Janganlah tengok laju tu nak tengok Al-Quran tu bahaya balik. Kan. Maksudnya jadi kalau kata jadi teman ni sampai macam tu. Kita teringat, kita rasa macam, hari ni tak baca Quran lagi. Hari ni baru baca satu baris. Nampak tak? Baru sampai macam tu, barulah Al-Quran tu akan jadi teman kita kan. Jadi macam mana kelebihan apabila Al-Quran tu menjadikan teman kita bila kita mati tuan-tuan. Bila kita mati je, apabila Al-Quran menjadi teman kita, dia akan tunggu dekat kepala kita sampai kita dimandikan, sampai kita dikafankan. Bila kita dikuburkan, masuk ke dalam kubur nanti, Al-Quran tu akan jadi teman kita yang mana kalau malaikat tanya ma rabbuka apa semua tu, kita dah tak boleh jawab dah. Al-Quran itu yang akan menjawab untuk kita. Dan macam mana lagi kita nak bagi semangat untuk baca Al-Quran, nak tadabbur Al-Quran, nak faham Al-Quran. Iaitu kalau kita baca Al-Quran tuan-tuan, setiap huruf tu ada Nabi kata al-hasanah bi asri amsalha. Satu kebaikan itu bersamaan dengan 10. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, satu huruf bersamaan dengan 10 pahala kan. Jadi kita nak buat, kita buat kira-kira sikit, nak bagi nampak besarnya pahala baca Quran ni, barulah kita boleh jadi semangat kan, semangat nak baca Quran. Kalau kita kata satu huruf 10 pahala, satu huruf 10 pahala tuan-tuan, kebiasaannya satu baris Al-Quran itu dia di antara uratanya dalam 40 huruf lah. 40. Ada kadang-kadang 38, 35, kadang ada 42, 43, 45. Dia ikut ni. Tapi kita letakkan purata dia lebih kurang 40 huruf lah. 40 huruf, satu baris. Satu baris Al-Quran tu 40 huruf. Dan satu muka surat itu ada 15 baris. Jadi kalau kita kata 40 darab dengan 15. 40 huruf darab dengan 15 baris sama dengan 600 huruf. 600 huruf tuan-tuan dan perempuan. Jadi 600 huruf dalam satu muka kita darabkan dengan 10. Nabi kata al-hasanah bi asri amsalha, satu kebaikan tu sama dengan 10, maka sudah ada 600 huruf darab 10 pahala, dah ada 6,000 pahala kan. 6,000 pahala pada satu muka surat sahaja. Pada satu muka surat sahaja. Kalau kita baca selai, satu selai kali dengan 2, 600 dah 1,200 pahala selai. Macam mana pula orang yang baca satu juzuk satu hari? Satu juzuk satu hari ada 20 muka. Satu juzuk ada 20 muka. Jadi kita darabkan dengan 20. 6,000 darabkan dengan 20 samaan dengan 120,000 pahala tuan-tuan. 120,000 pahala kita baca Al-Quran. Itu satu juzuk. Itu belum bulan puasa lagi tuan-tuan. Yang tak lama lagi kita nak sambut lebih kurang 2 bulan lagi ni. Kalau bulan puasa pula dilipat kali gandakan lagi kan. Ada amalan kita yang dilipat gandakan 70 dan ada yang lebih lagi sampai Allah kata ikut suka Allah nak bagi banyak mana pun. Kalau kita katakan 70 kali ganda dia baca Quran, sebab itulah tuan, kalau dekat tanah Arab ni, contohnya saya duduk Yaman dulu, 10 tahun duduk Yaman, suasana kalau bulan Ramadan ni memang masuk dalam masjid ni bergema macam kita dengar lebah. Satu masjid tu orang baca Quran. Ramai orang baca Quran kalau dalam bulan puasa. Tapi kat tempat kita tak berapa nak jadi sangat macam tu. Kalau kat Yaman ni, mana-mana saja ada orang baca Quran, dalam masjid orang baca Quran. Kat tepi jalan pun ada orang baca Quran. Tu bulan Ramadan lah, bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan, kat dalam masjid je lah. Darab dengan 70, kita katakan darab dengan 70 lah kan. Jadi tadi kita dah kata 120,000 pahala. Kita darab dengan 70 digandakan dalam bulan Ramadan bersama dengan
8,400,000. 8,400,000 pahala kalau kita baca satu juzuk Al-Quran. Yang mana satu juzuk ni tuan-tuan boleh habis dalam masa setengah jam kalau orang yang baca lancar. Kalau orang yang baca tak lancar mungkinlah sejam pun. Sejam. Jadi sejam untuk kita dapatkan pahala banyak ni kan, dibandingkan kita sanggup bekerja sampai 12 jam untuk dapat gaji yang mana kecil sangat dibandingkan dengan ganjaran-ganjaran ni tuan-tuan. Kita sanggup bekerja sampai 12 jam, tapi untuk akhirat kita, saham akhirat kita, adakah kita tak sanggup nak habiskan masa sejam, setengah jam, satu juzuk? Ni saja nak ceritakan kat tuan-tuan. Nak buat kira-kira ni, nak bagi nampak. Bagi nampak kata pahala ni, banyak ni pahala ni, besar ni pahala ni. Satu muka je dah 6,000 pahala. Dia banyak tuan. Banyak. Kalau tuan-tuan tak rajin nak baca Al-Quran ni, buat wakaf Al-Quran. Sedekahkan Al-Quran dekat tempat-tempat yang orang baca. Jadi, orang tu baca, tuan-tuan dapat pahala penuh. Tuan dapat pahala penuh. Dermakan, sedekahkan kepada pusat-pusat tahfiz. Jadi, budak-budak ni, tuan-tuan kalau sekolah tahfiz ni, macam Pak Sri mengajar, tahfiz, kalau yang dah hafal lebih pada 5 juzuk, yang dah hafal lebih pada 10 juzuk, dia mesti dia baca satu hari tidak kurang daripada 3 juzuk. Tuan-tuan bayangkan, dia baca tidak kurang daripada 3 juzuk. Kalau seorang baca tidak kurang daripada 3 juzuk, kita kata 3 juzuk dah seorang baca, kalau 10 orang dah 30 juzuk. 10 orang dah 30 juzuk kan kita kata. Kalau ada 50 orang kat situ, darab sendiri lah. Darab sendiri berapa banyak kan. Jadi kita sedekahkan, dermakan ke pusat-pusat tahfiz, beli Al-Quran, sedekahkan kepada pusat-pusat tahfiz, ataupun kita saja keperluan-keperluan budak-budak tahfiz ni. Jadi setiap bacaan mereka kita bantu untuk mudahkan mereka untuk belajar. Jadi Allah bagi pahala mereka boleh baca Al-Quran ni disebabkan kita pasang lampu. Contohnya kita pasang lampu kat tempat dia. Dengan lampu yang kita pasang tu digunakan untuk baca Al-Quran. Seorang baca 3 juzuk satu hari, katalah 50 orang. Dah 50 orang berapa dah? 150 juzuk. Dah 150 juzuk satu hari. Kalau kita pasang lampu tu, bertahun-tahun lampu tu duduk kat situ, maksudnya dia baca tu, dia boleh baca tu disebabkan menggunakan lampu yang kita pasang dekat tahfiz tu. Jadi dia dapat manfaat, dia boleh baca Al-Quran tu. Jadi pahala tu dapat kita tuan. Kadang kita tak perasan. Kalau ada duit, jangan sayang-sayang. Bagilah buat wakaf Al-Quran tu. Kadang-kadang orang tengok orang buat wakaf Al-Quran dekat tepi-tepi jalan ke, wakaf Al-Quran dekat kadang dekat masjid ada. Jadi orang nampak macam biasa-biasa je. Nampak macam tak ada apa-apa pun. Macam tak menarik pun untuk kita nak berwakaf. Tapi bila kita wakaf tu, biasanya Al-Quran tu akan diberikan kepada tempat-tempat yang memerlukan Al-Quran. Biasanya memang dia orang hantar tahfiz lah. Tahfiz kami ni biasa je ada je orang nak hantar. Sampai kita terpaksa tolak lah. Tolak tu banyak sangat. Jadi bila dibagi ke pusat-pusat tahfiz ni tuan-tuan, pahala dia setiap kali orang tu baca, tuan-tuan dapat pahala penuh tanpa dikurangkan sedikit pun. Jadi Allah nak katakan kat sini, yang hebat tadi ni, sampai yang bersumpah-sumpah tadi ni adalah Al-Quran. Kita kena hormat Al-Quran, kita kena baca Al-Quran dan kita kena amalkan Al-Quran. Jadi masalah kata apa tuan? Masalah kata Al-Quran is for ourselves. Al-Quran is for ourselves, not ourselves. Al-Quran untuk diri kita, maksudnya bukan untuk share kita, world share kita, bukan untuk rak kita. Jadi Allah kata fi kitabim maknun. Yang hebat-hebat tadi ni apa dia? Al-Quran. Kemudian Al-Quran tu macam mana? Fi kitabim maknun. Yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Jadi tuan-tuan, disebabkan Al-Quran itu sangat mulia, jadi Al-Quran itu disimpan di tempat yang terpelihara, yang mana Allah sebut fi kitabim maknun. Jadi kalimat maknun ini tuan-tuan,
kalimat maknun berasal daripada perkataan ataupun huruf dasar dia kaf nun nun yang bermaksud menutup. Yang maksud menutup, sorok, merahsiakan ataupun terpelihara. Maksudnya tersimpan lah. Kalau kita tengok macam permata yang kita rasa macam berharga, tersimpan, kita akan simpan dalam peti, tersimpan. Kemudian bukan sekadar tersimpan je, kita mengkotakkan dia, terkurung dia tu, tersimpan, terkurung. Lepas tu kita sorok pula kan. Ada dalam kotak, simpan dalam kotak, kemudian kotak tu kita dah tutup. Kemudian kotak tu pula kita sorok pula. Jadi kaf nun nun ni dia meliputi maksud menutup, menyorok, merahsiakan dan memelihara benda tu, terjaga benda tu. Jadi maksud yang simpan dalam kitab yang tadi diterjemahkan yang cukup terpelihara. Jadi maka siapa pun sampai sekarang ni daripada zaman dulu, siapa pun tidak mampu untuk mengubah Al-Quran ni. Bila ada perubahan dia terus akan dapat dikesan. Sebab Al-Quran ini tidak ada kitab-kitab lain yang dihafal macam Al-Quran. Kitab-kitab macam Bible dan sebagainya, kitab-kitab Buddha ke, tidak ada orang yang hafal. Dia orang sendiri pun adalah yang hafal seorang dua je. Seorang dua. Daripada juta-juta tu ada seorang dua yang hafal. Adapun kitab Al-Quran ini berjuta-juta orang yang hafal Al-Quran. Jadi Allah kata tersimpan di dalam tempat yang cukup terpelihara. Jadi tuan-tuan, itu Allah yang simpan dia. Jadi Allah jaga dia. Bukan kita yang simpan kan. Kalau kita simpan maksudnya kita teruslah simpan dekat atas almari tu sampai kita pun tak tahu bila kita nak buka, ataupun bulan Ramadan baru kita ambil Al-Quran tu tengok berdebu, sapu-sapu sikit, barulah nak start baca. Bila start baca pun awal-awal puasa je start baca, lepas tu bila dah tengah puasa sikit dah rancangan TV best-best macam-macam drama ni. Kemudian bila dah dekat-dekat nak 10 akhir yang malam yang penuh dengan keberkatan dan pahala banyak tu, lagi dah sibuk nak cari baju raya, sibuk nak buat kuih, sibuk nak rumah, sibuk nak pasang langsir. Jadi Al-Quran tu pun dibaca pada awal Ramadan sahaja. Jadi tersimpanlah. Jadi kalau Al-Quran tu kita yang simpan, maksudnya Al-Quran tu tersimpanlah di atas almari ataupun dalam almari yang bulan Ramadan tahun depan pula baru kita ambil. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, kalau kita kaji dia dan kita cuba untuk fahami dia, Al-Quran ni dia setiap kali kita kaji tu kita akan jumpa ada je benda baru yang kita rasa macam kan tak habis-habis. Dan setiap penemuan sains pun kan, setiap kali kajian tu daripada tahun ke tahun tu sentiasa akan ada je penemuan baru yang berkaitan dengan Al-Quran dan sains ni. Apa kaitannya? Dan Al-Quran ni tuan, kita kena, di antaranya kita kena tadabbur. Kita kena cuba untuk memahaminya. Sebab apa? Apabila kita faham Al-Quran, barulah kita akan rasakan macam Allah tu bercakap dengan kita. Tapi bila kita baca Al-Quran kadang-kadang kita tak faham, kita tak tahu, kita susah untuk menghadirkan perasaan untuk menghayati Al-Quran itu. Jadi itulah pentingnya kita masuk kelas tadabbur, kelas-kelas tafsir ini. Semoga kita dapat faham. Jadi dapat faham, kita dapat menghayati, kita rasa Allah tu berbicara dengan kita. Kita pun faham Allah sedang bagi hukum hakam kepada kita. Kalau kita pun faham Allah sedang menyuruh kita dalam beberapa perkara, dan kita pun faham Allah sedang melarang kita dalam beberapa perkara. Kemudian Allah sambung lagi tuan-tuan di dalam ayat yang ke-79. Yang mana 79 ni Allah nak sebut la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak disentuh melainkan oleh
makhluk-makhluk yang suci. Al-Quran ni tidak disentuh. La yamassuhu ni setengah kebanyakannya terjemahkan tidak. Tidaklah, tidak sentuh. Dan ada yang menterjemahkan jangan. Jangan. Jadi nanti kita bahaskan dia punya. Jadi yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk yang suci itu. Jadi di antara maksudnya di sini adalah yang suci itu adalah Jibril. Sebab Jibril yang bawa. Jadi di antara maksud dia lah ni. Yang suci itu adalah Jibril. Sebab apa? Jibril itu adalah suci dari segi kejadian dia, ciptaan dia suci, dan dia juga suci daripada mensyirikkan Allah SWT, dan juga Jibril ini suci daripada hadas. Suci dia punya kejadian dia, suci diri dia daripada mensyirikkan Allah, dan juga suci dia daripada hadas. Jadi dialah yang membawa Al-Quran dari Lauh Mahfuz, langit yang pertama, kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksudkan dengan tidak disentuh itu adalah kitab yang berada di langit. Jadi kitab yang berada di langit tu tidak disentuh. Tidak disentuh. Adapun kitab Al-Quran, ini semua khilaf. Ini pun semua khilaf, ada perbezaan pendapat. Adapun kitab Al-Quran yang di dunia ini, tuan-tuan, kitab itu, mushaf tu yang di dunia ni, disentuh oleh semua orang. Disentuh oleh semua orang. Orang yang ada wuduk pun sentuh, ada orang yang tak ada wuduk sentuh, orang-orang kafir pun ada yang menyentuh Al-Quran ni. Dan juga orang-orang yang munafik pun ada yang menyentuh Al-Quran. Jadi kalau kita nak terjemahkan kata Al-Quran ni tidak disentuh melainkan orang yang suci daripada hadas ni, maksudnya daripada sini dah ada kekurangan lah daripada maksud dia. Dan Al-Quran ini juga ayat-ayat ni juga yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang suci ni selalu juga digunakan sebagai dalil untuk mengatakan orang yang tidak ada wuduk itu tak boleh nak pegang Al-Quran. Tapi ini di antara pendapat dalam mazhab kita lah. Dan mazhab-mazhab lain dia tidak berpendapat yang mengatakan Al-Quran ni tidak boleh pegang tanpa wuduk. Kenapa? Yang dimaksudkan suci di sini di antaranya yang bawa itu adalah yang suci, iaitu malaikat. Dan di antara maksud lain, yang suci juga adalah manusia yang Muslim, orang Muslim. Yang dimaksudkan suci juga adalah orang Islam. Sebab apa? Sebab apa kita katakan yang dimaksudkan suci itu adalah orang Islam? Sebab ada dalam Al-Quran Allah sebut innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Jadi orang musyrik, bila orang musyrik itu najis, jadi lawan dia suci lah. Najis lawan dia suci. Musyrik lawan dia Muslim. Jadi dimaksudkan dengan suci ini juga adalah orang Islam, Muslim. Jadi ramai ulama mengatakan bukanlah dimaksudkan suci itu adalah suci daripada hadas, tapi suci itu sendiri adalah maksud sucinya orang itu, iaitu dia itu adalah orang yang Muslim, orang Muslim. Dan ramai yang berpendapat tidak ada masalah untuk ulama pendapat tidak ada masalah menyentuh Al-Quran tanpa wuduk. Sebab Muslim itu sendiri dah dikira suci. Dan jin juga tidak akan dapat mengganggu ataupun nak buat perubahan dekat Al-Quran itu sendiri. Jin pun tak dapat. Sebab apa? Sebab setiap kali wahyu ataupun Al-Quran itu mula diturunkan, langit akan ditutup daripada dinaiki oleh jin. Bila Al-Quran turun je, langit ditutup.
terus tutup. Jadi jin dah tak boleh nak naik atas. Jin ataupun syaitan dah tak boleh nak naik ke atas. Jadi macam itulah kita tengok tuan-tuan, macam mana hebat sekali Allah ni nak jaga Al-Quran, nak memelihara Al-Quran. Jangan kita sambil lewa saja. Bila kata Al-Quran ni agung, Al-Quran ni hebat sangat, kita jangan sampai kita rasa macam tak ada masalah pun tak belajar Al-Quran. Tak ada masalah pun tak boleh baca Al-Quran. Kita rasa macam tak ada masalah pun tak faham Al-Quran. Dia Al-Quran ni tuan, dia ibaratkan Al-Quran ni. Kalau kita kata kita ni ada kekasih lah. Kalau kita menjadikan Allah tu sebagai kekasih kita lah. Kita sayang ke Allah. Bayangkan kalaulah kekasih kita hantar surat tuan kan. Kekasih kita, orang yang kita sayang, dia hantar surat dekat kita. Kita akan baca berulang-ulang kali. Ini zaman dulu lah ni, zaman dulu kan. Zaman tuan-tuan, ni makcik-makcik, abang-abang ni. Sempatlah lagi zaman belum ada WhatsApp kan. Kita sempat tu zaman belum ada WhatsApp. Jadi suratlah menjadi penghubung kita kan. Baca ni berulang-ulang. Baca. Kalau orang yang kita sayang tu yang bagi surat, kita akan baca berulang-ulang. Dan cuba kita bayangkan macam mana sekiranya lah contohlah kata orang gila Korea kata kan. Berkenaan dekat awet Korea kan. Tiba-tiba dapatlah seorang awet Korea kata kan. Tiba-tiba awet Korea tu hantar dekat kita surat. Hantar surat dalam bahasa Korea. Dalam bahasa Korea tuan. Sanggup ambil kelas tuan. Sanggup ambil kelas, sanggup pergi mengaji, sanggup buka kamu dan sebagainya untuk faham bahasa Korea tu. Sebab apa? Sayangnya kita dekat kekasih yang bangsa Korea ni. Sayangnya. Sanggup kaji, sanggup belajar, sanggup ambil kelas nak faham bahasa Korea. Tapi tuan-tuan, Al-Quran ini sepatutnya lebih daripada itu. Bila kita baca Al-Quran, dalam keadaan kita tak faham Al-Quran itu kata apa kat kita, Allah nak sampaikan apa kat kita, kita kena rasa sedih. Kita kena rasa sedih. Bayangkan, orang yang sayang kat kita, bagi surat kat kita baca dan kadang kita tak tahu apa yang dia kata. Kita baca dan kadang kita tak faham apa yang dia kata. Sedih tak tuan? Sedih. Itulah juga Allah ni, Allah sayang kat kita ni, Allah sayang sangat kat kita. Allah turunkan Al-Quran kat kita. Tiba-tiba kita ni baca Al-Quran tak faham, baca Al-Quran tak tahu maksud dia, kita rasa relax je. Rasa macam tak ada apa-apa pun. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu belum lagi menjadi kekasih kita. Sebab apa? Bahasa dia pun kita tak kisah pun kalau kita tak faham. Jadi ingat tuan, bukan biasa-biasa saja Quran ni. Bukan sekadar bacaan untuk penuhi masa je. Bukan bacaan untuk bulan Ramadan sahaja. Jadi kita kena cuba untuk fahami, sebab yang kirimkan Al-Quran itu adalah yang mengasihi kita, yang sayang kat kita, yang nak kebaikan untuk kita, yang menciptakan kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan Allah sebutkan dekat sini sifat Al-Quran itu, Allah kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilun min Rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Iaitu Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Yang diturunkan, ya Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Sebab apa Allah nak tegaskan kat sini Allah lah yang menurunkan Al-Quran? Sebab zaman tu kan ada orang kafir yang mengatakan Al-Quran itu Nabi Muhammad yang karang. Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah sihir. Ada yang mengatakan Al-Quran itu ayat jin dan sebagainya. Dan di sini Allah nak menegaskan kata Al-Quran itu dari Allah, Tuhan sekalian alam. Tanzilun min Rabbil alamin. Diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi kita kena, bila dah kata Allah tu Tuhan sekalian alam, yang turunkan Al-Quran, kita kena fokuslah sikit.
kita kena bagi perhatian yang lebih. Sebab itulah kita kena selalu tadabbur Al-Quran. Kita kena mengkaji Al-Quran. Kita kena belajar Al-Quran. Kita kena ajak orang untuk menghampiri Al-Quran. Terutamanya orang-orang yang dekat dengan kita, anak-anak, cucu-cucu. Dan sekarang ni ada orang yang cuba nak menghilangkan pelajaran agama ni supaya tidak diajarkan di sekolah lagi dah. Cuba bayangkan macam mana keadaannya kalau benda-benda macam ni tidak diajarkan di sekolah. Ada yang bagi hujah, benda ni boleh belajar kat luar. Boleh belajar kat luar. Maksudnya siapa yang nak pergi belajar? Dekat masjid pun sekarang ni, kalau saya pergi ceramah-ceramah dekat masjid pun, yang ada kat masjid pun semuanya warga emas. Semuanya warga-warga emas. Anak-anak muda memang tak ada. Adalah seorang dua. Katalah ada 30 orang, mungkin ada 2 orang sahaja anak muda. So yang nak mewarisi tu nanti ni, yang nak meneruskan kesinambungan ahli ibadah, ahli masjid, ahli surau dan sebagainya tu, cuma jumlah yang sikit sangat. Dahsyat tuan-tuan, sekarang ni masyarakat kita makin jauh daripada agama dan juga semakin jauh daripada Islam, jauh daripada Al-Quran. Sampai yang solat pun, kalau ikutkan kajian Dr. Fazilah Kamsah, yang solat hanyalah 8, yang tak solat. Yang solat hanyalah 20%, yang tak solat 80%. Tuan. Orang Malaysia, Muslim, 80% tak solat. Kemudian ada satu badan lagi yang buat kajian, dia cek orang yang biasa meninggalkan solat ni, dia kata 86%, 86.2% orang meninggalkan solat. Dan orang kalau dia meninggalkan solat ni, biasanya dia bukan nak tinggalkan satu waktu, 2 waktu je, yang lain penuh. Biasanya dia akan, kebanyakannya waktu dia akan tinggal lah. Jadi Allah sebut kata itu adalah Al-Quran. Jadi Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu. Jadi kita kena rasa agung, kita kena rasa mulia, kita kena rasa hebat. Sebab Allah lah yang ciptakan langit dan bumi, dan Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Kemudian Allah sambung lagi, afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Patutkah kamu, yakni wahai golongan yang kufur dan ingkar, bersikap sambil lewa terhadap keterangan Al-Quran ini? Afa bihadzal hadis, apakah dengan Al-Quran ini? Maksud hadis ni tuan-tuan, hadis yang dimasukkan dalam ayat ini adalah Al-Quran. Afa bihadzal hadis, apakah dengan Al-Quran ini? Jadi hadis kat sini maksud Al-Quran. Hadis ini adalah satu perkataan di antara satu perkataan yang ada banyak maksud dia tuan-tuan. Di antara maksud hadis adalah hadislah, hadis Nabi. Dan kalau dekat ayat ini, hadis itu adalah Al-Quran. Kerana hadis ini bermaksud percakapan. Hadis. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah, hadis ni. Jadi dan hadis itu sendiri pun adalah wahyu juga daripada Allah, cuma disampaikan mengikut ayat Nabi Muhammad. Apa beza Al-Quran dengan hadis? Al-Quran adalah diturunkan lafaz dan maknanya daripada Allah. Lafaz dan maknanya daripada Allah. Wahyu juga. Al-Quran adalah wahyu. Wahyu yang diturunkan. Lafaz dan maknanya daripada Allah. Apa yang Allah nak sampaikan, itu yang Nabi sampaikan sedikit-sedikit. Adapun hadis adalah sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi, yang diwahyukan maksud dia, makna dia. Adapun ayat dia, cara nak penyampaian dia adalah mengikut bahasa Nabi sendiri. Bahasa yang Nabi rasa boleh faham, Nabi sampaikan macam tu. Apa bihadzal hadis, apakah dengan Al-Quran ini, hadis ni? Antum mudhinun,
kamu menganggapnya remeh. Jadi, apakah dengan Al-Quran ni, kamu anggap dia remeh je. Kamu menganggap dia biasa-biasa je, Al-Quran ni. Kataan dal, hanum, dahana yang disambungkan dengan mim jadi mudih. Dahana itu bermaksud hamba. Sebenarnya relax. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Antum muridun. Anggap Al-Quran tu macam biasa-biasa sahaja. Dan kalau orang yang menganggap Al-Quran tu macam biasa-biasa sahaja, tuan dan perempuan, kita rasa macam tak kisahlah belajar Al-Quran ke tak belajar Al-Quran apa. Dia sama macam kita menghina Al-Quran. Maksudnya apa? Kita rasa macam Al-Quran ni tak ada nilai. Al-Quran ni macam tak penting pun. Kan? Ramai sangat orang yang tak boleh baca Al-Quran sekarang ni. Yang saya duduk mengajar pun, ada yang umur 50 baru nak belajar Al-Quran. Umur 60 pun ada baru nak belajar Al-Quran. Tak ada masalah lah. Kata bagus lah. Maksudnya apa? Maksudnya masa muda-muda tak belajar Al-Quran. Bila dah tua dah rasa macam nak mati dah, barulah semangat nak belajar Al-Quran. Kalau sempat tak apalah. Kalau tak sempat, rugi. Jadi kena sampaikan. Kita kena sampaikan kata Al-Quran satu yang mulia. Bahkan Al-Quran ini sendiri tuan-tuan, Allah sambung lagi dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu jadikan sikap kamu mendustakannya itu sebagai ganti bahagian dan nasib kamu. Menerima dan bersyukur akan ajaran. Wa taj'aluna rizqakum. Dan kamu jadikan rezeki. Iaitu tuan-tuan, dengan Al-Quran itu sendiri tuan-tuan, sebenarnya boleh mendapatkan rezeki. Tidak ada masalah untuk mendapatkan rezeki. Contohnya macam mana? Selepas kita membaca Al-Quran, kita minta doa rezeki. Kemudian dengan Al-Quran juga boleh menjadi punca rezeki orang untuk mengajar Al-Quran, buat kelas dan sebagainya. Nabi kata, haqqu an yu'khadha ajrahu kitab Allah. Benda yang sangat layak, yang paling layak untuk kita ambil ganjarannya atau untuk mengambil upahnya adalah mengajarkan kitab Allah, itu mengajarkan Al-Quran. Saya dah tengok macam mana kawan saya dia WhatsApp ustazah yang dia hantar anak dia belajar kat situ tu. Dia bayar kat ustazah tu, bila ustazah tu kata ikut suka dah nak bagi berapa pun, dia bagilah, ratus-ratus lah juga dia bagi untuk ustazah tu belajar ajar anak dia baca Al-Quran. Dia saya tunjuk ustazah tu tunjuk WhatsApp kat dia, ada orang komplain bila ditanyakan sebulan berapa ni belajar Al-Quran sebulan berapa? Dia kata RM30 je. RM30 belajar Al-Quran sebulan. Maksudnya sehari RM1. Dia kata orang yang WhatsApp tu marah pula, kata apa ni Al-Quran pun senang je, bukan macam matematik, sains pun semua, sains, matematik pun semua boleh nak bayar mahal. Al-Quran pun ambil sampai RM30. Kita ingat kot RM30 tu dah murah dah. RM30 tu dah murah dah. Dia marah pula, Al-Quran pun ambil sampai RM30. Senang je Al-Quran ni, bukannya macam sains, matematik. Nampak tak? Betapa dia pandang hinanya Al-Quran. Sampai macam tu sekali. Mungkin dia nak belajar tu pun, mungkin nak ambil nama je, nak bagi kata boleh baca Al-Quran. Nak bagi nama kata, dah kata Al-Quran kot. Lepas tu dia pandang hina Al-Quran ni. Sedangkan Al-Quran ni boleh menjadi orang cakap ni tempat ataupun sumber boleh jadi rezeki kita lah kat sini, Al-Quran. Ialah kalau orang yang nak mengajar Al-Quran, semua benda perlukan duit sekarang ni. Yang jadi masalah ni tuan, ramai orang yang tak tahu lah fahaman macam mana. Bila kata nak buat tuition ke, tuition matematik ke, sains ke, bayar mahal pun sanggup, tak ada komplain. Sampai sejam RM50, sejam RM50, kalau seminggu sekali
Seminggu sekali maksudnya sebulan 4 minggu dah 200. 200 tu 4 jam. Kau rasa macam okey. Tapi kalau Al-Quran ni RM30 pun dah rasa macam mahal lah. Jadi kita kena hormati dan muliakan Al-Quran. Masa ja'alna rizqakum, bila kamu jadikan rezeki. Jadi tak salah tuan, tak salah untuk kita ambil upah untuk mengajar Al-Quran. Buat Nabi kata ahmu ayyukhad ajrahu kitabullah. Perkara yang paling layak untuk ambil upahnya adalah Al-Quran. Annakum tukadzibun, sedangkan kamu mendustakannya. Malangnya tuan, manusia ni menolak untuk menerima ajaran Al-Quran yang mana alangkah ruginya. Jadi tuan-tuan, jangan kita jadi orang yang menolak Al-Quran. Bila kita gunakan hujah Al-Quran, ramai yang tolak. Orang tak boleh ni. Sampai sekarang ni, orang kafir pun cuba untuk menggunakan ayat Al-Quran untuk membenarkan mereka punya kepercayaan dan sebagainya. Ada yang baru ni viral dia cakap apa? Lakum dinukum waliyadin. Pandai. Untuk agama kamu dan untuk agamaku. Pandai pula guna ayat Al-Quran kan. Dia tak baca pula ayat yang mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dia tak baca pula ayat yang menyebut innal ladzina kafaru, semua tu orang yang kafir, semua tu azab yang Allah janjikan tu. Dia tak guna pula ayat-ayat tu. Dia guna ayat-ayat yang boleh menguntungkan dia. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Dan maksud lagi satu, kamu menjadikannya rezeki kamu itu, sedangkan kamu mendustakannya ni, maksudnya apa? Sepatutnya Al-Quran ni kita rasakan sebagai rezeki. Ini dia maksud dia. Rezeki lah bila Allah bagi kita satu panduan hidup ni, satu panduan untuk kita hidup ni, kita rasa macam rezeki. Tapi ada orang yang menolak rezeki. Okay. Akhirnya tuan, kita sudahi dengan baca satu hadis daripada Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada Yunus, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ismail Ibn Umayyah, menurut keyakinanku atau lainnya bahawa Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki yang baru mendapat hujan di kalangan kaumnya mengatakan, kami diberi hujan oleh gugusan bintang Asad. Maka Nabi SAW bersabda, menyangkalnya, kamu dusta, bahkan hujan itu adalah rezeki daripada Allah. Dan kita lah dapat rezeki, Allah yang bagi rezeki, tapi kita tak bersyukur dengan Allah. Kita bersyukur lebih-lebih. Orang bagi duit sikit, kita lebih-lebih puji orang tu, tapi tak nak solat. Kita tak ingat orang tu bagi duit tu, rezeki tu Allah yang bagi. Okay. Jadi tuan-tuan, sampai setakat ni lah sahaja tuan-tuan tafsir kita surah Al-Waqi'ah, yang mana kita sampai hari ini kepada ayat 82, yang insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kita nanti dalam ayat yang ke-83 insya-Allah. Jadi saya minta ampun, minta maaf yang banyak kalau salah silap ataupun terkasar bahasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Ya Allah Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami, dan manfaatkanlah kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami syurga Firdaus-Mu yang tertinggi, ya Allah. Rezekikanlah kepada kami syurga Firdaus-Mu yang tertinggi, ya Allah. Rezekikanlah kepada kami syurga Firdaus-Mu yang tertinggi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.